Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amas bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan lanjut dunia teknologi, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Poco X3 untuk pasaran tempatan. Untuk model kali ini, Poco membawakan janaan chip Snapdragon 732G dan dipadankan dengan memori 6GB RAM dan pilihan storan 64GB atau 128GB. Melengkapkan peranti adalah quad kamera 64, 13, 2 dan 2MP dan bateri sebesar 5160mAh. Bagi yang berminat, peranti ini boleh didapati pada harga bermula RM899. Bersama-sama dengan pengenalan Poco X3, jenama ini juga menawarkan kemaskini sistem operasi selama 3 tahun secara konsisten. Melaluinya, pengguna tidak perlu risau akan kerentanan sekuriti dan juga sokongan Android terkini. Tidak ketinggalan, Samsung Malaysia minggu ini mengumumkan penawaran telefon pintar dengan skrin boleh lipat generasi terbaru mereka, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Ia menampilkan janaan chip Snapdragon 865 Plus, memori 12GB RAM dan bateri sebesar 4500mAh. Di Malaysia, pratempah boleh mula dilakukan bermula 11 September sehingga 24 September pada harga RM7,999. Seterusnya, Asus Malaysia minggu ini memperkenalkan 3 telefon pintar terbaru, iaitu Asus ROG Phone 3 Strix dan juga siri Asus ROG Phone 3. Untuk model ROG Phone 3 Strix, ia dijana chip Snapdragon 865 dan ditawarkan pada harga RM2,999. Sementara Asus ROG Phone 3 dikuasakan chip Snapdragon 865 Plus dan menyertakan kamera belakang gabungan 64, 13 dan 5MP selain rakaman swafoto 24MP. Untuk versi 12GB RAM, ROG Phone 3 dijual pada harga RM3,799, manakala ROG Phone 3 dengan 16GB RAM ditawarkan pada harga RM4,499. Motorola Razr 5G kini rasmi sebagai peranti skrin boleh lipat generasi kedua. Ia menggunakan chip Snapdragon 765G, membawakan skrin luar 2.7 inci GOLED dan skrin utama boleh lipat 6.2 inci POLED. Setakat ini ia diperkenalkan untuk pasaran Eropah sahaja. Honor pula dijangka akan memperkenalkan komputer riba terbaru yang dinamakan Honor Hunter. Menurut laman web rasmi Weibo Honor, ia dijadualkan akan dilancarkan secara rasmi di China pada 16 September ini. Selain itu, Honor turut menampilkan 2 jam tangan pintar yang dinamakan Honor Watch GS Pro dan Watch ES. Untuk model Watch GS Pro, ia dilengkapi skrin 1.39 inci dan dijana chip Kirin A1. Manakala Watch ES pula hadir dengan skrin bersaiz 1.64 inci dan dipadankan dengan memori 4GB RAM. Setakat ini, ia diperkenalkan untuk pasaran Eropah sahaja. Minggu ini, Vivo memperkenalkan rekaan Vivo Watch. Ia dijangka hadir dalam 2 saiz, iaitu 42mm dan 46mm. Peranti ini dijadualkan akan dilancarkan pada 22 September kelak. Realme minggu ini telah mengumumkan sejumlah produk terbaru. Antara yang diperkenalkan adalah Realme Watch S Pro, Realme Buds Air Pro, Realme Buds Wireless Pro, Realme Smart TV 55 inci, Realme Smart Cam 360 darjah dan Realme Smart Bulb. Dalam acara yang sama, Realme turut mengesahkan mereka bakal hadir dengan siri Realme Narzo 20 tidak lama lagi. Tidak ketinggalan, Huawei Watch GT2 Pro telah dilancarkan secara rasmi. Ia menggunakan skrin bulat 1.39 inci, chip Kirin A1 dan juga menawarkan sistem operasi Light OS yang membolehkan ia ditambat pada peranti Android dan iOS. Buat masa ini, ia dipasarkan di Eropah sahaja. Huawei minggu ini telah mengemaskini siri Huawei MateBook dengan edisi 2020. Model pertama adalah Huawei MateBook X 2020 yang menggunakan skrin baharu yang digelar Infinite Full View Display yang kelihatan lebih nirbingkai serta menyokong tindak balas haptik dan pembesar suara pada papan kekunci. Manakala MateBook 14 inci pula menggunakan rekaan skrin yang sama, dijana chip pemprosesan sehingga AMD Ryzen 7 dan ketahanan bateri sehingga 10 jam. Namun tarikh penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui. Pada minggu ini juga, Acer telah mengumumkan pratempah untuk kerusi urut gaming Predator Chair SoC telah dibuka. Ia hadir dengan ciri mengurut bahu dan bahagian belakang secara terbina. Di Malaysia, pratempah dibuka pada harga RM2,399 yang akan ditawarkan sehingga 20 September ini. Manakala harga rasmi pula adalah RM4,899 sebuah.
BenQ Malaysia pula mengumumkan ketibaan sebuah paparan skrin baru iaitu BenQ Mobius EX2710. Ia membawakan paparan skrin bersaiz 27 inci dengan kadar segar semula 144Hz dan menyokong siri G-Sync. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM1,499 sahaja. Dalam arena teknologi global, Apple kini mengesahkan sebuah acara khas akan diadakan pada 15 September kelak. Jenama ini dijangka akan mengumumkan beberapa peranti termasuk Apple Watch. Masih mengenai Apple, jenama ini dilihat telah menggunakan kepakaran kendiri untuk menghasilkan topeng muka untuk kegunaan kaki tangan barisan hadapan. Ia hadir dengan bentuk 3 segi untuk menghalang hembusan nafas yang mengaburkan pengguna bercermin mata. Namun pelitup ini tidak akan diperkenalkan kepada umum buat masa ini. Microsoft pula minggu ini telah berkongsi mengenai Xbox Series secara rasmi. Ia akan menyokong pilihan resolusi sehingga 1440p dan 4K yang akan menggunakan teknologi upscaling. Kedua-dua konsol tersebut dikatakan akan tiba pada 10 November. Menurut laporan strategi analytics televisyen pintar Samsung ialah peranti yang paling banyak digunakan bagi tujuan penstreaman. Data menunjukkan pegangan pasaran Samsung adalah sebanyak 14% dan diikuti oleh Sony, LG, Hisense dan TCL. Mengenai aplikasi dan perisian minggu ini, Google mengumumkan pelancaran Android 11 secara rasmi yang membawakan sejumlah ciri-ciri baru. Ia akan menyertakan ciri dinamakan Bubbles untuk memudahkan anda kekal berkomunikasi walau menggunakan sebarang aplikasi lain. Peranti yang menerima kemas kini ini termasuk Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo dan Realme. Selain itu, Oppo pula mengesahkan pelancaran ColorOS 11 akan berlangsung pada 14 September hadapan. Ujian beta telah dibuka kepada pengguna Reno 3 dan Reno 3 Pro di Malaysia. Huawei juga mengumumkan pengenalan versi terbaru sistem operasi berasaskan Android untuk telefon pintar keluaran mereka melalui pengenalan EMUI 11. Antara peranti yang menerima versi beta ini termasuk siri Huawei P40, siri Huawei Mate 30, Huawei MatePad Pro dan juga Huawei MatePad Pro 5G. Selain itu, Huawei juga memperkenalkan HarmonyOS 2.0 beta untuk sejumlah peranti. Dengan ini, para pembangun boleh membangunkan aplikasi dan mengoptimasikan penawaran sebelum pelancaran rasmi telefon berasaskan HarmonyOS daripada Huawei. Ia dijangka akan hadir ke telefon pintar seawal Disember 2020 ini. Waze pula hadir dengan ciri perkongsian lokasi secara terus daripada desktop ke aplikasi. Dengan ini, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR pada desktop untuk berkongsi lokasi. Bukan itu sahaja, Waze turut menambah keupayaan untuk melihat lokasi yang disimpan pada desktop. Seterusnya, Facebook minggu ini mengumumkan ciri terbaru yang dinamakan Facebook Campus. Ciri rangkaian sosial ini menghimpunkan pelajar mengikut input pada profil. Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk kekal berkomunikasi dan mengikuti perkembangan dalam kampus dengan mudah. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di Amerika Syarikat terlebih dahulu. Menurut laporan dari laman IPVM, mesin pengesahan suhu didapati mengelak dengan memberi bacaan suhu badan palsu. Ia menyatakan sistem yang digunakan memaparkan suhu badan normal secara rawak dan bukannya suhu wajah individu sebenar. Beralih ke berita teknologi tempatan, pihak KKMM kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai isu mengenakan caj sebanyak 0.02% untuk pembelian atas talian. Melaluinya, bayaran perkhidmatan untuk pembelian atas talian tidak akan dikenakan kepada pengguna dan masih belum ada perbincangan untuk caj berkenaan buat masa ini. Seterusnya, Menteri Pengangkutan Malaysia telah berkongsi mengenai kenderaan micromobility seperti skuter elektrik. Menerusinya, Kementerian Pengangkutan Malaysia akan mengawal selia penggunaan kenderaan berkenaan. Pengguna akan diwajibkan untuk mendaftar dan mempunyai lesen memandu kenderaan tersebut selain turut melarang penggunaannya di atas jalan raya. Namun, pindaan undang-undang ini masih dalam perbincangan. GrabPay minggu ini dilihat telah meningkatkan had minima tambah nilai melalui perbankan atas talian. Melaluinya, pengguna hanya boleh melakukan tambah nilai sekurang-kurangnya nilai RM50 ke atas menerusi perbankan atas talian. Namun, nilai minima tambah nilai RM20 masih dikekalkan untuk tambah nilai menerusi kad kredit, kad debit atau perkhidmatan kewangan Maybank to You. Dalam fasa kedua, jendela kerajaan menyasarkan untuk menyediakan capaian liputan 4G 100% kepada kawasan berpenduduk di Malaysia. Di samping itu, kerajaan turut menyasarkan untuk mencapai kelajuan rangkaian mudah alih sekitar 100 Mbps ketika itu yang mana dirancang sekitar 2022 kelak. DevHub Prime minggu ini diperkenalkan sebagai portal setempat untuk menghubungkan pengatur cara dan pembangun industri. Buat masa ini, portal ini masih lagi dalam peringkat pembangunan sahaja. U Mobile minggu ini telah mengaktifkan sokongan 5G pada kad SIM pengguna.
Untuk mengujinya, pengguna U-Mobile boleh berkunjung ke Berjaya Times Square bermula hari ini sehingga 31 Disember 2020 kelak. Akhir sekali, Pizza Hut Malaysia telah memperkenalkan kaedah pesanan makanan melalui penggunaan WhatsApp. Bagi yang berminat, pengguna boleh menambah akaun Pizza Hut di WhatsApp dan mula membuat pesanan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisakir untuk Amaz. Yosh!